Pada satu masa dulu, ada satu budak yang dia punya dream sangat tinggi untuk mewakili Malaysia ke Sukan Olimpik. Sebutir bintang yang berkelipan dari sebuah daerah di negeri di bawah Bayu, iaitu daerah Keningau. Lahirlah seorang bintang sukan yang menyimpan hasrat setinggi gunung untuk berdiri sebaris dengan atlet handalan dunia. Dialah Rezam Shah Wan Sophian. Rezam Shah Wan Sophian kali ini peluru ke hadapan. Dia berada sedikit berbanding dengan pelari daripada Thailand dan juga Clinton Bautista daripada Filipina. Kita perhatikan Rezam Shah Wan Sophian semakin memberikan penamat dan itu dia emas untuk Malaysia. Rezam Shah Wan Sophian berjaya merangkul emas acara 100 meter lari berpagar, emas untuk negara. Mengikut sukan olahraga ni ketika saya berusia 11 tahun lah di Bandar Keningau. Pada tahun 1998 kalau tidak silap saya, sebab kedua orang tua saya, iaitu ayah saya dan ibu saya, ada juga lah bekas atlet Sabah lah dan mewakili Sabah. So di situlah timbul minat saya untuk mengikut jejak mereka lah dalam sukan olahraga ni. Dan akhirnya di garisan penamat begitu bergaya nampaknya Rezam Shah mendadai garisan penamat untuk menewaskan jagoh dari Thailand, pemegang rekod, dan dia pula mencipta rekod baru Sukan C dengan 13.91 saat. Satu kejayaan yang pasti membanggakan. Seawal usia 19 tahun, Rezam Shah berjaya menggenggam pingat emas Sukan C 2007 di Thailand. Tiada kata secantik bahasa, tiada gambar seindah lukisan. Hanyalah wajah kegembiraan yang terpancar, menjadi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Nama Rezam Shah mula meniti di bibir peminat sukan tanah air. Sebut sahaja acara 110 meter lari berpagar, pasti nama Rezam Shah berada di fikiran mereka. Pada usia saya 19 tahun, iaitu pada tahun 2007, dan di situ juga antara kenangan yang paling menarik dan manis dan saya tidak boleh lupa sampai sekarang, saya di antara atlet yang paling muda mewakili SEA Games dan menang SEA Games pada tahun itulah. Itu sebab saya first time wakil Malaysia dalam senior team. Saya pergi SEA Games di Korat dan menang dan berjaya mencipta rekod baru pada masa itulah Sukan C. So itu antara kenangan yang paling orang bilang, saya cakap saya tidak boleh lupa kenangan tu. Sampailah sekarang saya masih teringat-ingat itu momen. Saya dapat pingat emas dan juga berjaya memecahkan rekod Sukan C dalam usia 19 tahun. So saya baru habis sekolah masa itu. So memang agak surprise dan momen tu tidak boleh dilupa sampai sekarang. Permulaan saya punya karier ini tidaklah semanis sekarang. Saya starting dengan penuh dengan kekalahan. Saya tidak menang, saya kalah. Sehinggalah saya berusia 15 tahun, kalau tidak salah saya 15 ke 16 tahun, baru nama Rezam Shah ni menonjol dan disebut-sebut di seluruh Malaysia. Sebab saya berjaya memecahkan rekod Sabah dalam MSC Sabah dan dapat olahragawan. So di situlah karier saya naik. So bagi saya di masa usia saya 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, saya sentiasa orang bilang di belakang-belakang lah. Tapi saya tidak pernah give up
kerana saya punya impian tu sangat tinggi untuk mewakili Malaysia. Saya di usia 12 tahun saya sudah untuk ada dream untuk mewakili Malaysia lah satu hari nanti. So saya tidak pernah berhenti training, saya sentiasa training dengan fokus dengan saya punya coach. Selepas saya masuk sekolah menengah, saya training dengan Coach Remy lah. Lepas tu saya sekolah di SMK Gunsanat Keningau. Di SMK Gunsanat, selepas saya habis darjah 6 di SMK Pekan Keningau, dan saya masuk SMK Gunsanat Keningau dan dilatih oleh Cikgu Remy lah sampailah saya mewakili Malaysia. So Cikgu Remy yang antara satu coach yang membawa saya ke peringkat yang lebih tinggi lah. Menggalas harapan negara bukan suatu tugas yang mudah. Segala usaha dan keringat dikerah. Nama Rezam semakin bersinar. Rezam berjaya melayakkan diri dalam pelbagai kejohanan di peringkat antarabangsa. Saya di Jerman training dari tahun 2009 sehinggalah tahun 2000. Kalau tidak salah saya di Jerman tahun 2019. Itulah last. So dari 2009 sampai 2019 saya di Jerman training selama I think 10 tahun. So tapi bukanlah sepanjang tahun di Jerman. Antara tournament yang saya pernah ikut yang besar, saya pernah pergi 4 kali World Championship, iaitu World Junior Beijing tahun 2006, World Championship Moskow tahun 2009, World Indoor Valencia pada tahun 2009 juga kalau tidak silap saya. Berlin tahun 2009, Moskow tahun 2013 saya pergi. Itu antara competition yang paling besar saya pergi. And then saya pergi Commonwealth Games satu kali di Gold Coast, Asian Games Jakarta, and then saya pergi 6 sukan C, kalau tidak salah 6 ke 7 sukan C. Sukan C pertama saya adalah Korat, sukan C kedua Palembang, lepas itu Myanmar, lepas itu Singapura, lepas Singapura Malaysia, lepas Malaysia last kali sebelum saya retire Vietnam. So 6 kali sukan C saya pergi, dan 5 dalam 6 ini 2 peringkat emas, 3 silver medal yang saya sumbangkan untuk Malaysia. So emas kali pertama sukan C saya peringkat emas, dan saya dapat silver, saya dapat silver, and then tuan rumah Malaysia selepas 10 tahun saya dapat emas di Malaysia. Tahniah buat Rezam untuk memenangi pingat emas, perak milik Thailand, gangsa milik pelari dari Filipina. Antara pengalaman manis Rezam Shah yang masih terpahat sehingga kini adalah kejayaan beliau memecahkan rekod kebangsaan 110 meter lari berpagar dengan catatan 13.67 saat yang sebelum ini dipegang selama 25 tahun, iaitu catatan 13.73 saat yang dilakukan oleh legenda sukan negara Nur Herman Majid. Bumi Jerman menjadi saksi detik bersejarah ini yang telah berlangsung dalam kejohanan Kurpfalz Gala Germany. Untuk rekod, sekarang saya memegang rekod acara 110 meter lari berpagar Malaysia, iaitu 13.67 yang saya pecahkan legend punya rekod, iaitu Herman Majid. Saya pecahkan pada tahun 2017, masa itu di Jerman, di Weinheim. Itulah kenangan paling manis pada tahun 17, dan juga saya menang sukan C masa itulah. So rekod tu masih saya pegang sampai sekarang. Anak jati Sabah ini menepati ramalan
apabila berjaya memenangi pingat emas acara 110 meter lari berpagar dengan catatan 13.83 saat di Sukan SEA Kuala Lumpur 2017. Laungan nama Rezam Shah bergema di Stadium Nasional Bukit Jalil. Sorakan semangat dari seluruh peminat sukan di Malaysia membakar semangat Rezam sehingga berjaya merangkul pingat emas. Kejayaan itu membolehkan beliau dapat mengulangi kejayaannya pada 10 tahun lalu apabila turut memenangi pingat emas di Sukan SEA Thailand 2007. Kepantasan dicipta Rezam itu membolehkan beliau menewaskan juara edisi lalu, Jamras Ritidet dari Thailand di tempat kedua dengan catatan masa 14.10 saat, sementara gangsa milik atlet Filipina Clinton Kingsley B dengan catatan 14.15 saat. Meskipun catatan 13.83 saat itu belum mengatasi rekod kebangsaan miliknya sendiri, iaitu 13.67 saat yang dilakar di Jerman. Namun, ia cukup manis kerana berjaya melonjakkan dirinya ke tahap lebih tinggi apabila sekadar memenangi pingat perak dengan catatan 13.97 saat di Sukan SEA Singapura pada tahun 2015 sebelum ini. Bermula dari melayakan diri dalam Sukan Malaysia SUKMA sehinggalah ke kejohanan peringkat antarabangsa, tangga demi tangga didaki sehinggalah Rezam dapat mengharumkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa. Kejayaan demi kejayaan diraih di kejohanan SUKMA di Kedah 2006, di Terengganu 2008 dan Melaka pada tahun 2010. Rezam telah berjaya menggenggam pingat emas bagi ketiga-tiga kejohanan tersebut. Selain daripada kejayaan manis yang dicapai di Sukan SEA 2007 di Thailand dan pada tahun 2017 di Kuala Lumpur, Rezam turut beraksi di beberapa kejohanan Sukan SEA yang lain. Biarpun hanya berjaya meraih pingat perak, namun ia cukup membanggakan seluruh rakyat Malaysia. Sebelum saya retire daripada olahraga, dunia olahraga ni, saya sudah berfikir selepas saya retire, saya mau buat satu akademi ataupun kelab kelab olahraga lah yang nama dia Rezam Shah Athletic Club ataupun dikenali dengan RS Athletics. So, after saya retire, saya tubuhkan satu kelab dan saya jadi coach. Dan juga melatih atlet. Saya ada impian yang sangat tinggi, iaitu impian semua atlet pun saya rasa berimpian begitu, iaitu mau mewakili Malaysia ke Olimpik. Tapi impian itu saya tidak capai. Saya pergi semua turnamen, hampir semua turnamen saya pergi, Asian Game, Commonwealth Game, World Champ, apa semua. Satu game yang saya tidak pergi ialah Olimpik. So sebelum saya retire tu saya sudah fikir umur saya sudah 34. Saya tahu usia ni tidak boleh balik belakang. So kalau saya pergi ke depan pun dia akan kill saya punya badan. Saya tidak tahan itu training, saya tidak boleh tampung itu training. So saya decide untuk berhenti, dan jadi coach. Dan saya jadi coach untuk capai saya punya impian tu. Saya mau jadi coach untuk atlet saya yang mewakili Olimpik untuk saya. So itulah impian saya untuk selepas saya retire. Saya mau coaching, saya mau training budak untuk capai impian yang saya tidak capai masa saya
di bawah masa saya atlet. So saya tumbuhkan klub. Sekarang CP Club alhamdulillah berjalan lancar. Saya ada banyak atlet muda dan di klub saya lebih daripada 150 atlet yang everyday training sini di Stadium Likas, dan saya mempunyai cawangan di Keningau dan juga Ledatu lah. So mungkin next coming is Tenom lah, akan ada cawangan baru lagi RSC lah. So saya mau lebih banyak atlet-atlet muda di Sabah ni yang jadi macam saya lah. So itu impian saya. Kalau kita fokus satu tempat agak mustahil. So saya mau fokus banyak tempat supaya Sabah ni jadi strong dan ada yang lebih bagus daripada saya pencapaian. So itu impian selepas daripada retire. Bergelar sebagai seorang jurulatih sudah pastinya menjadi idaman bagi setiap atlet. Rezam mendukung semangat dan harapan agar suatu hari nanti muncul pengganti bagi dirinya. Kini, Rezam giat menggilap bakat muda di Sabah bagi membantu pembangunan olahraga negeri ini. Saya merancangkan satu competition sebab kita tahu, contoh kita mau next Rezam, contoh kita mau next Azim. Tapi akar umbi itu penting, pembangunan sukan itu penting. So apa yang saya plan, saya mengadakan satu competition sebab tanpa competition tiada atlet, tiada coach. So DPA key is kita akan anjurkan. Kalau saya ingat sebelum saya retire, competition di Sabah ni hanya ada 1, 2, 3 competition saja. Tapi after retire tahun 2023, saya rasa lebih daripada 7, 8 competition ni diadakan di Sabah. So itu yang baguslah. So saya bikin saya punya tournament iaitu Rezam Shah Kinabalu League. So kita ada 3, saya punya tournament ni ada 3 league, League 1, League 2 dan League 3 lah, untuk kita membantu pembangunan akar umbi di Sabah ni, untuk kita cari bakat-bakat baru. So bagi saya pembangunan sukan itu sangat penting. So kita kena buat dengan tersusun. Macam saya cakap tadi, kita kena adakan satu tournament. Bila ada tournament, ada atlet. Bila ada atlet, ada coach. So itu antara yang paling penting. So sekarang saya tengok di Sabah ni, kita mempunyai lebih daripada 100 klub. 100 klub disebabkan kerancakan kita bikin tournament di Sabah ni. Sekarang banyak sudah klub-klub ni aktif untuk mengajurkan competition pembangunan sukan. It's very good. It's very good untuk Sabah dan juga Malaysia lah. Rezam ni sebenarnya salah satu atlet, saya nampak perkembangan dia dari awal pembabitan dia di dalam sukan olahraga tu memang satu yang memang sebenarnya dia cuma satu yang saya rasa Rezam tidak sampai ke Olimpik. Dia semeramat-lamat dia dari awal untuk melahirkan diri secara merit ke Olimpik atau macam mana pun bertanding di Olimpik, tetapi bukan rezeki lah. Kalau saya berpendapat dia sepatutnya diberi peluang wildcard. Kita ada wildcard, tetapi dia tidak pernah dibagi, dan sampai di hujung itu sampai sekarang dia punya minat terhadap olahraga, minat macam mana dia mau membangunkan olahraga tu. Kalau kita nampak dia bawa satu dimensi baru dalam pembangunan olahraga tu. Memang ada pro and cons dia, ada perkara-perkara yang ni, tetapi dia bawa satu di mana satu klub kan, dia buat satu klub dan klub ni diorganize dia dengan kemudahan apa-apa berkaitan dengan olahraga ni. Saya rasa dia akan buat segala-gala dia untuk segala kehidupan dia ditumpukan dengan pembangunan olahraga ni. Kita boleh nampak budak training 70 orang satu hari kan, masa tu tiada. Masa dulu kita tidak boleh nampak benda ni. Kita berharap satu masa akan muncul lagi beberapa orang atlet yang kita boleh ketengahkan dan mewakili Malaysia. Biarpun azam beliau untuk beraksi di sukan Olimpik tidak kesampaian, namun segala kejayaan yang pernah diraih sepanjang bergelar seorang atlet sangat bermakna dan tidak ternilai. Jauh di sudut hati Rezam, beliau berazam agar anak didiknya berjaya beraksi di sukan Olimpik suatu hari nanti.